Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Khabar baik, khabar baik. Waalaikumsalam, kabar baik. Waalaikumsalam. Saya merupakan ketua tim sebelum ni saya pernah juga BPN Bukit Mentajam dalam posisi ketua Jabatan Teknologi Elektrik. Saya pernah berkhidmat di BPN sekarang juga sebagai ketua Jabatan Elektrik dan so saya hari ini berjalan dalam situasi yang saya terlebih dahulu saya nak memberitahu sesuatu yang telah dipertanggungjawabkan kepada saya adalah merupakan modul X-ray dalam merupakan satu modul untuk sesi ta'aruf online bagi pelajar baru masukkan sesi 2020. Sepatutnya modul ini dia bermula pada Tutup mic, tak dengar. pada hari Senin hari itu. Tapi saya telah pun bagikan anda kepada jurusan Tutup mic. Masing-masing dah ada grup WhatsApp bengkel masing-masing ke? Ada. Dah ada kan? Ada. Ada. Kita telah pun menyerahkan dia ada 3 soal selidik dalam bentuk Google Form. Saya rasa saya just nak tanya baliklah, adakah semua dah dapat ketiga-tiga Google Form 3 soal selidik? Sudah. Dah. Dah siap dah. Dah dijawab. Dah submit. Okay. Itulah saya nak just untuk permulaan ini, kalau ikut saya punya record setakat 1:30 petang tadi saya nak tengok balik, okey. Okey, sekejap. Kalau kita lihat, saya tak tahulah kalau semua sekali dalam rekod saya sepatutnya ada 191 orang pelajar yang mendaftar. Okay, status sehingga 1:30 petang tadi ujian personality warna ada 67 orang pelajar baru telah pun menjawab soal selidik untuk ujian personality warna, and then ujian personality CD ada 106 orang dan ujian personality minat ada 52 orang. Jadi okey, tujuan saya hadir di sini selain daripada saya nak bagi tahu apa tujuan kami edarkan soal selidik tu kepada pelajar-pelajar baru, bukan saja nak edar tapi ada motif dan ada tujuan kenapa soal selidik tu kita bagi kepada you all untuk jawab, dan insya-Allah setelah semua menjawab itu nanti saya akan menganalisa kajian tersebut, nanti kita akan berkongsi bersama. InsyaAllah mungkin dalam 2 minggu lagi saya akan membentangkanlah hasil dapatan kajian soalan yang telah anda jawab tu. So saya harap anda jawab dengan jujur dan tidak memaksa diri, walaupun satu soal selidik tu lebih kurang 160, tapi itulah hakikat dan standard yang telah ditetapkan bila kita buat ujian personality, ujian 160 untuk ujian personality. Saya faham ramai orang kalau tak sabar dia akan jawab. Saya tahulah, saya harap you all jawab dengan penuh keikhlasan, penuh jujur, supaya kami akan dapat dapatan kajian yang benar-benar tepatlah. Okey? Okey semua? Okey. Pertama saya nak Okey. sebelum kita bincang pasal soal selidik yang anda dah jawab, dan ada mungkin yang tak dapat jawab, saya tak tahu sebab ada apa-apa masalah tertentu, mungkin ada masalah internet ataupun tu saya nak tahu respon lah selepas ni lah. Okey? Tujuan kita dah sepatutnya sebelum ni memang kita buat sesi Minggu Saya Kenal secara bersemuka lah.
because kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni. So segala-galanya telah berubah. So kita menghadapi norma yang terpaksa berhadapan dengan norma yang baru. Bukan sahaja minggu paradigma kita pun secara online. So dalam tempoh 2 bulan, dalam 2 bulan yang mendatang ni pun anda pun akan diberi pembelajaran PDP secara online. Sepatutnya kan kalau dalam bidang kemahiran ni, bila kita nak kita belajar dalam bidang TVET ni, dia mostly lebih kepada hands on. Sepatutnya hands on tu real di bengkel. So dalam 2 bulan nanti anda akan berdepan dengan pembelajaran maya, walaupun kita akan bagi pembelajaran amali, tapi ianya dijalankan secara hands on. So saya harap anda akan didedahkan dengan perkara yang baru, dan sesuatu itu tak mustahil lah. Kita harap walaupun kita tak berada di IKBN, tetapi segala ilmu, segala teori dan kemahiran masih dapat dikutip oleh semua pelajar-pelajar baru yang dikasihani. Okey? Okey tak? Saya harap tak mengantuk petang ni. Semua saya nak. Okey. Okey. Modul icebreaking dan sesi ta'aruf online bagi pelajar baru bagi kemasukan sesi tahun ini. Buku pertama, personality pelajar baru itu sendiri. Personality, dan kita nak bimbing apakah hala tuju kerjaya anda lah. Hala tuju selepas anda tamat di IKBN nanti. Sebab setiap graduan ataupun setiap pelajar, setiap insan bila dia masuk ke mana-mana pun Menara Gading, so dia mesti ada impian dan tujuan. Dia takkan datang saja-sajalah. So saya harap walaupun anda datang ke sini atas selain daripada memang anda bawa diri roh dan jasad anda di sini, ataupun kadang-kadang ada yang datang sini kerana semata-mata desakan daripada mak bapak, kan? Tapi akhirnya nanti bila dia dah belajar di sini, dia akan rasa betapa bertuahnya dia berada di IKBN Dusun Tua. Okey? Okey, tak dengar semua. Okey, faham. Baik, boleh. Objektif modul ni. Okey, Pak. Ada pun nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada? Mungkin kalau ada soalan dia boleh utarakan di ruang mesej. Okey, dan nanti kita akan jawab lah. Online Okay, ada 3 objektif modul ini. Pertama, untuk membantu anda mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri dalam anda memahami diri anda sendiri. Yang kedua, kenapa modul ini dibina? Kedua, pihak kami nak memandu hala tuju kerjaya anda bagi membolehkan anda memahami dan memilih kerjaya yang sesuai dengan keinginan dan minat anda setelah anda tamat belajar di IKBN nanti. Okey? Objektif yang ketiga, kami akan mendedahkan anda tentang gaya pembelajaran yang betul bagi persediaan untuk menyesuaikan diri, menimba ilmu dalam bidang pendidikan teknikal lah dan vocational yang mesti 70%-nya adalah hands on dan 30%-nya adalah dalam bentuk theoretical. So anda more hands on, 70% adalah lebih kepada amali, 30% adalah dalam bentuk teori. So ada perbezaan bila anda terjun dalam bidang technical and vocational. Bidang pembelajaran vocational ni dia lebih banyak menekankan kerja-kerja amali hands on yang memerlukan psikomotor. Okey, kalau kita lihat kita ada 3 elemen dalam proses pembelajaran. Kalau anda nak faham, kalau ilmu kalau dalam bentuk teori dia more kepada kognitif,
kuantitatif ni maknanya lebih banyak kepada daya pemikiran dalam otak manusia tu lah. Lepas tu kalau untuk deria yang melibatkan deria itu adalah dikatakan sebagai psikomotor. Dan satu lagi elemen sikap. Selain daripada ilmu teori, ilmu kemahiran, seorang pelajar Tibet yang berjaya, dia juga perlu mempunyai adanya sikap ataupun dipanggil efektif. Maknanya selain daripada ilmu teori, ilmu kemahiran, tetapi anda perlu ada jati diri dalam melaksanakan menempuh dalam bidang Tibet. Okay? Itu objektif yang pertama. Okey, saya rasa KB dah bagi tahu kat anda kan, program patutnya tarikh daripada 2 hingga 3 anda perlu selesaikan ketiga-tiga borang soal selidik. Pertama saya dah bagi borang soal selidik inventory personality sidik, dan saya telah bagi borang soal selidik inventory personality warna, dan ketiga saya dah serahkan kepada anda borang soal selidik inventory minat kerjaya. Okey, macam seperti yang saya dah bagi tahu ke anda tadi, saya tak tahu kita ada 191 pelajar yang mendaftar. Tapi saya dapat pelaporan daripada KB anda, ada KB anda tak boleh kontak anda sebab nombor telefon yang diberi adalah nombor telefon, banyaknya telefon mak ayah. Betul ke? Ke ada siapa yang tak bagi lagi nombor telefon sepatutnya dia kena bagi nombor telefon dia, bukan nombor telefon. Nombor yang personal? Yes, nombor telefon personal. So bila anda tak bagi nombor telefon personal, maka KB tak boleh mengumpulkan, maksud dalam setiap grup kami ada sediakan WhatsApp grup jurusan. So kalau KB tak boleh kontak anda, maknanya dia tak boleh grupkan anda dalam jurusan masing-masing. So ada siapa-siapa tak yang ada masalah, tapi kalau dia tak boleh masuk ni maknanya dia fahami. Okey, boleh saya explain sikit Razana? Ya, okey. Okey, terima kasih Razana. Macam ni, untuk kita punya pelaksanaan minggu haluan pelajar ni lah, okey, kita telah mengumpulkan para pelajar yang telah menerima tawaran dan juga telah dikumpulkan di dalam grup channel Telegram. Jadi pelajar-pelajar yang ada ni yang telah dimaklumkan dan juga telah menyertai grup Telegram kita. Jadi walau bagaimanapun mereka ni sebenarnya ada grup WhatsApp sebenarnya. Jadi satu kumpulan yang besar ni mereka ada satu grup WhatsApp yang mana kita juga telah maklumkan supaya mereka wujudkan kumpulan WhatsApp untuk khusus masing-masing. So di situlah mereka akan berkumpul dan bersama dengan ketua-ketua bahagian masing-masing. Jadi cuma dia macam yang kita katakan tadi, kita terima nombor telefon ayah. Barangkali mungkin ada kakak mungkin ada barangkali yang berlaku begitu. Yalah. Akan tetapi setakat ini semua maklumat yang kita sampaikan macam yang kita ada hari ini, kita ada 81 orang ada di talian bersama kita hari ini. Dalam 81 talian yang ke udara, ada tak siapa-siapa yang masih belum menerima ketiga-tiga soal selidik tu untuk dijawab? Yes, saya satu grup. Jadi saya rasa kalau kita dah dapatkan respon satu-satu susah lah. Agak susah. Tapi mungkin kita akan fikirkan satu method, kalau boleh respon pada Google Form dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan dengan kami. Tapi itulah tadi saya dah bagi tahu tadi pada pelajar-pelajar lah, macam untuk soal selidik bagi personality sidik tadi, saya dah dapat lebih kurang 106 lah daripada 191. Dan jadi kami menjangkakan akan ada lebih lagi selepas pada hari inilah, because mungkin besok anda akan pergi kepada
pengenalan tentang gaya pembelajaran dah masuk ke peringkat pengenalan gaya pembelajaran, dan ada beberapa video yang saya akan serahkan kepada KB masing-masing untuk ditonton oleh semua pelajar baru lah. And then kalau lihat tadi yang masih rendah adalah ujian personality warna. Because saya ada 67 orang pelajar mengisi lah sejak daripada pukul 1.30 petang tadi. Dan untuk ujian personality minat dan kerjaya ada 52 orang sahaja. Ini akan lebih ramai lagi mengisi. Sebelum-belumnya saya akan dapat sekurang-kurangnya 80% responden yang menjawab soal selidik ni lah. Okey, ada yang dah respon sikit Dok. Dia kata, terima kasih Cik Siti. Ya, saya dah jawab dua lagi, satu je belum. Jadi saya dah jawab dua. Benda lagi satu je belum. Okey, bagus, terima kasih Cik Siti atas respon anda. Yes. Itu dah direct kalau kita nak respon dia ke secara terus kita akan suka, tapi kalau kita nampak dari message yang ditinggalkan. Tapi semua dapat mendengar lah apa yang. Cuma saya nak tanya tentang apa tu, pada permulaannya sepatutnya jadi mendedahkan anda kepada modul pengenalan diri lah, proses mengenali motivasi diri. Saya ada bekalkan dua template. Satu template berkenaan dengan pengenalan diri pelajar baharu dalam bentuk ada gambar mirror tu yang sepatutnya anda kena isi gambar anda dalam cermin tersebut, cermin diri anda, tapi gambar mirror tu sepatutnya diisi dengan gambar anda, gambar anda yang handsome dan yang cantik. Dan dalam tu saya dah letakkan apa dia nama anda sebenar, nama samaran anda, nombor kad pengenalan. Lepas tu anda berada di jabatan mana nanti, dalam jurusan apa, nombor telefon bimbit, email dan alamat tetap lah. Template ni saya rasa KB anda dah bagi. Lepas tu saya ada bagi satu lagi template berkenaan dengan matlamat dan cita-cita anda untuk berada di IKTBN Dusun Tul. So kalau boleh anda coretlah apa dia impian dan realisasi anda, matlamat anda selama anda berada di IKTBN Dusun Tul, dan satu hari nanti anda akan menjadi apa? Sebenarnya tujuan yang saya bagi dua ni adalah berkenaan dengan proses anda mengenal diri anda. Kita dah tak boleh buat program ice breaking kan? Anda nak berkenalan satu sama lain, saya rasa dalam sini boleh berkenalan satu sama lain, saya fahami. Itu saya rasa dekat. Kalau kita buat secara ice breaking, semua orang akan dapat berkumpul dalam satu kumpulan. Di sini saya tak tahu adakah anda dah mengenali satu sama lain dalam grup WhatsApp ada dalam. Terima kasih Zara. Okey. Mereka sudah mula perkenalan di grup WhatsApp yang mereka wujudkan dulu. WhatsApp jurusan lah. WhatsApp semua sekali. Okey. Saya berdapat lihat respon dia lelaki le. Jadi ini yang jawab soalan Cik Tanzi Zakaria lah. Dia kata soal selidik tu perlu bila last tarikh penyerahan. So saya tak nak tetapkan satu hari untuk jawab satu soal selidik. So kita tak nak jawab soal selidik dalam keterpaksaan. So anda boleh jawab sepanjang 5 hari lah. Sekurang-kurangnya saya rasa bukanlah 5 hari, paling-paling pun esok petang, kira kalau boleh saya dah dapat sekurang-kurangnya 80% menjawab lah. Tarikh untuk mengisi ketiga-tiga soal selidik tu saya rasa selewat-lewatnya pada petang. Target dari KBN yang ni single-single.
Aku masuk ke Anet. Okey. Tak boleh. Boleh tak Dah tak buka mic kan? Wait tadi. Okey. Jangan dengar. Boleh Belak lah di atas. Okey, saya nak sentuh tentang soal selidik yang anda jawab tu lah. Kenapa kita perlu ada ujian psikometrik ketiga-tiga ujian psikometrik yang saya bagi, pertama ujian tu adalah untuk mengenal pasti personality anda, kemudian nak menilai nilai dan jati diri anda. Lepas satu lagi kita nak kaji apakah sebenarnya minat dan kerjaya anda. Kadang-kadang ada setengah orang dia ambil bidang tu, kadang-kadang bukan betul-betul dia minat, kan? Kadang-kadang mak ayah dia yang, maksudnya kadang-kadang kursus yang anda mohon tu kadang-kadang datang daripada cadangan daripada kawan-kawan, kan, daripada mak ayah. Tetapi kadang-kadang ada setengah orang tu, ada setengah orang tu kadang-kadang dia memilih bidang yang sesuai. Tapi ada juga setengah-setengah tu kadang-kadang dia bukanlah kata tersalah pilih bidang, tapi kadang-kadang ada juga bidang tu tak sesuai dengan personality dia. Tak? Jadi tujuan kita bagi soal selidik ni, kita nak lihat adakah wujudnya hubungan adakah wujud kolerasi antara personality dengan minat kerjaya dia sendiri. Yang tu kita nak lihat. Kan? Ada setengah orang dia datang minat tu kemudian lah. Ada setengah orang tu di akhir tu rupanya dia tersalah pilih bidang. Itu yang itu kita tak nak. Tapi biasanya kita dah tak tukar lah kan. Encik Fahmi kan, bila you ada pilih bidang tu, nak tak nak dia kena minat. Dia kena minat sampai di akhir lah. Kan? Tapi kalau boleh itulah kita nak dia pilih. Doktor, apakah kalau kita cuba belajar mencintai sesuatu yang tak kenal maka tak cinta kan? Biasanya bila kita dah masuk dalam bidang tu baru kita rasa sebenarnya kita telah memilih bidang yang sesuai lah. Atau kita menyesuaikan dengan apa yang kita nak. Sebab saya lihat di sinilah kebanyakan masing-masing pelajar sekarang ni dia nak pilih bidang yang glamour je. Contohnya bidang yang ada sambutan, yang ada demand tinggi sahaja. Tapi dia tak lihat, contohnya macam siapa-siapa yang memilih bidang reka bentuk industri kan. Kita tengok nama bidang tu macam tak branded. Tapi sebenarnya saya dipahamkan siapa yang ambil diploma reka bentuk industri, graduan-graduan yang dah lepas, ada yang dapat gaji dari antara 2,000 hingga ke 4,000. Kalau dia pandai explore dia pandai pilih, dan ada yang dah dapat sampai 3,000, 4,000 yang mengambil bidang diploma reka bentuk industri. Kan? Bukan saya kata hanya bidang pendawaian elektrik ataupun penjaga jentera elektrik ataupun bidang otomotif sahaja yang ada demand untuk masa depan, tapi saya rasa sebenarnya semua bidang yang ditawarkan di IKBN mempunyai kelebihan dia sendirilah. So saya harap semua bidang yang kami tawar ni adalah bidang yang ada masa depan anda. Apakah mungkin pelajar ni kena belajar apa yang mereka ada. Jadi kalau kita akan kita ambil program kita dalam pension masing-masing. Jadi mereka punya kita dengan lagi yang penting akan prospek kerjanya bidang khusus yang mereka dapat ya betul ya. Okey. Jadi inilah ruang dan peluang ni. Kadang-kadang kita tak dapat apa yang tahu, kita cuba mendalami apa yang kita ada. So inilah ruang ni. Jadi sebenarnya kita dah tengok dari hasil dapatan jawapan dari soalan soalan yang telah kita edarkan tadi, apa respon? Ya, apa respon? Jadi kepada pekerja yang lain boleh bagi. Ini dah pesan. Dia dah pesan 13 pelajar. Okey, dia isikan soal kritik yang kita edarkan tu dan dengan jujur.
Jadi jangan terlalu memaksa. Jadi saya rasa soalan itu kira-kira macam saya cakap tadi, anda ada kurang lagi akan mengikuti jadi ini diri sendiri, jadi kita berikan yang terbaik untuk diri. Okey, iaitu kami cukup pada jadi anda perlu membantu dia. Jadi kepada yang lebih kaya, jadi boleh kita coba boleh untuk buat soal itu, tetapi bukan maksud tidak jalan. Okey. Jadi dalam tempoh 3 kali supaya kita dengan kita harap dia punya keputusan dan dapat 100 kalau boleh sebenarnya 99%. jadi saya rasa tak mustahil sebenarnya kalau kata semua orang akan mengisi jika kita ada rasa belum jawab. Ingat keputusan itu kita ada tanggung jawab untuk diri kita dan kepada organisasi yang kita sampai. Dia cuma insya-Allah lah. Kalau nanti saya akan menganalisa ke semua soal selidik yang dijawab oleh pelajar anda dan anda di akhirnya akan dapat analisa dapatan masing-masing lah tentang anda berada di personality yang apa dia minat dan kejayaan anda lah. Saya akan edarkan dapatan ni kepada semua KB anda lah. Jadi saya rasa adalah tak wajar kalau anda telah mengisi soal selidik ni tapi anda tak tahu apakah dia ciri personality anda masing-masing, apakah dia minat kejayaan anda masing-masing, sebab ini boleh dijadikan panduan sepanjang anda berada 2 tahun di sinilah. Okey, saya nak cerita dalam inventory personality sidik yang mempunyai 160 soalan tadi, saya boleh congkel 16 trait personality yang ada dalam diri anda. Okey, dalam 16 trait personality ni anda tersebut, kita boleh lihat anda adalah seorang yang agresif ke atau tidak, anda adalah seorang yang analytical atau tidak, autonomi, anda adalah seorang yang kreatif ke atau tidak, adakah anda orang yang extrovert ataupun introvert, adakah anda seorang yang intellectual atau tidak, adakah anda mempunyai wawasan atau tidak, iaitu kebelbagaian, iaitu trait berkenaan dengan ketahanan diri anda, adakah anda seorang yang suka mengkritik, adakah anda seorang yang suka mengawal ataupun orang yang mengawal anda, adakah anda adalah seorang yang mempunyai ciri-ciri seorang yang suka menolong sahabat-sahabat anda ataupun siapa sahaja yang bersama dengan anda, adakah anda adalah seorang yang boleh memberi sokongan kepada orang lain. Okey, kita akan lihat adakah anda dapat mencapai sesuatu lah tahap pencapaian anda dan adakah anda seorang yang jujur dalam melaksanakan tugas. Jadi bila anda menjawab personality sidik ni, so ada 16 trait personality yang boleh kami ukur lah. Satu contohnya, okey, kalau untuk anda menjawab soalan-soalan yang berkenaan dengan trait agresif lah Okay, kalau anda seorang yang pasif, banyak menyimpan perasaan dan boleh dimanipulasikan oleh orang lain, bermakna anda seorang yang tidak agresif, macam tu. Okay, kalau markah anda antara 40 hingga 60%, maknanya anda adalah seorang yang tegas, orang yang menuntut hak sendiri. Di samping tu anda juga orang yang tetap menjaga hati orang lain. Kalau percentage untuk skor agresif ni dah antara 40 hingga 60%, Cik Fahmi. So sekiranya markah yang dalam ciri agresif ni 70 hingga 100%, so anda boleh diandaikan adalah merupakan seorang yang agresif, suka mengkritik orang dan mahu matlamat tercapai dengan mengabaikan hak orang lain. So bila anda tahu anda berada dalam kategori ini, kita tak naklah. Kalau boleh biar kita seorang yang tegas, kita nak juga hak kita ni dipenuhi. Di samping itu kita tidak orang kata menekan orang lain, menekan orang lain ataupun tidak menjaga perasaan orang lain. So sebenarnya ciri-ciri trait ni kalau anda tahu,
anda secara tak langsung boleh mengubah personality anda lah. Saya tak nak jadi seorang yang terlalu agresif ataupun terlalu pasif. Kita nak pelajar yang aktif. Kita bukan nak pelajar yang pasif, tapi di samping tu kita tak suka hanya tahu mengkritik orang lain, tapi kadang-kadang kita tak lihat diri kita sendiri. Itu baru satu trait yang saya kata tadi. Kenapa banyak lagi trait-trait yang kita nak congkelkan. Itulah sebab tujuan soal selidik ni kita bagi kepada anda untuk anda dapat melihat keseluruhan personality anda dan akan dapat mengubah diri anda yang menjadi seorang yang betul-betul ni lah, betul-betul berjaya lah. Kita ni seorang manusia lah. Saya tak ada kata kita ni 100% perfect kan. Tapi kita nak menjadi seorang yang boleh membanggakan mak ayah anda, keluarga anda, sahabat anda dan masyarakat Malaysia pada satu hari nanti. Itu kalau yang dalam personality inventory lah. Okay, so nanti kita akan analisa sama juga dengan personality warna dan minat serta kerjaya. Okay, Dr. Zainal. Yes. Jadi dari tiga-tiga soal selidik yang telah diedarkan tadi, okay, adakah pelajar akan dapat instantly dan keputusan untuk individu itu sendiri? Yes, insyaAllah saya akan analisa dan saya akan analisa setiap pelajar dah, dan keputusan tu nanti kita akan bagi pada KB ataupun mungkin kita akan ada pertemuan lah. Mungkin kalau selepas habis MCO nanti lah kot. Ada analisa nanti dan saya akan lihat keseluruhan lah. Adakah personality anda tu sebenarnya sesuai dengan kerjaya yang anda pilih? Ataupun memberi peluang kepada mereka untuk mengubah. Sebab bukan sedang yes. Kadang-kadang doktor nampak saya yes. diri saya. Kalau macam ni, kalau kata dia sikap yang sebelum ni baran, yes. So dia kena cuba, dia kena menyesuaikan diri lah. Memang kita nak ubah sikap kita 100% tu agak sukar. Kita tak sedap. Yes. Jadi dengan ada soal selidik ini, jadi pelajar dapat melihat diri dia dalam kategori apa. Apakah perkara yang perlu dibuat untuk menyesuaikan. Kalau dia orang yang kata introvert ataupun extrovert, kalau dia orang yang pasif, dia perlu jangan terlalu pasif dan terlalu aktif sangat pun. Saya rasa kawan-kawan pun takkan suka. Saya tak tahu, saya nak tahu pandangan daripada pelajar-pelajar lah berkenaan dengan personality sidik ni. Jadi saya nak tengok. So saya tak dapat respon daripada mereka. Ada orang komen, apakah anda bersetuju dengan apa yang ada 16 ciri trait tu. Yang Dr. Zainal terangkan tadi. Jadi kita tengok pada ruang mesej kita. Okey. Ada respon lah kalau boleh. Kepada yang mendengar. Jadi kita tengok. Kadang-kadang pelajar ni tak berapa nak jelas apakah kepentingan soal yang itulah Dr. Zainal edarkan tu. Tapi dari apa yang Dr. Zainal terangkan, jadi memberi peluang kepada dua untuk memahami diri dia sendiri dan apakah potensi dan juga ancaman kepada sikap yang dia ada, menilai dia dan bagaimana dia boleh perbaiki dan menyesuaikan. Ni macam Cik Firza Hanani, dia kata betul kalau terlalu agresif pun tak okey, dia cakap. Terima kasih. Ramai yang kata betul tu. Itu yang respon yang kita nak tengok. Dr. Zainal, yes. Walaupun kita nak secara verbal nanti mungkin akan chaos. Tapi ya respon dari ataupun ada siapa-siapa yang boleh bagi pandangan salah seorang berkenaan dengan soal selidik tu, adakah jika anda ada pandangan ataupun perkara yang nak dikongsikan dengan kita pada hari ini bersama dengan Dr. Zainal, bukan senang. Kita nak bersama dengan Dr. Zainal di talian hari ini. Saya nak jumpa dengan Dr. Zainal pun susah. Dan jumpa doktor dekat klinik lagi senang, lagi Dr. Zainal ni.
Okey, ya, terima kasih Wan Muhammad Nabil. Baiklah sangat sangat. Ya, saya boleh respon sikit tentang. Okey, soalan apa? Soalan apa? Soalan apa yang nak ditanya tu? Ya. Wan Muhammad Nabil. Sini ada tak? Wan Muhammad Nabil. Wan Muhammad Nabil kata banyak sangat soalan. Jadi apa soalan dia Wan Muhammad Nabil? Ataupun Wan Muhammad Nabil boleh bertanya ataupun kalau Wan Muhammad Nabil rasanya apa soalan dia? Oh, adakah Wan Muhammad Nabil rasa soalan tu terlalu banyak? Sebab sebenarnya soalan ni saya tak boleh nak kurangkan because ini adalah standard. That's a model yang dah ditentukan. Kalau saya kata kurang daripada 160, saya takut nanti kita tak dapat mencongkil ke 16 straight tersebut. itulah jawapan yang kita nak dengar. Kita orang bukan nak mendera untuk menjawab soalan tersebut, tapi soalan tu dah memang dah ditetapkan oleh pakar psikologi. Pakar psikologi. Okey, kepada para pelajar yang lain, cikgu nak kongsikan edukasi. Sebenarnya set soalan yang dikongsikan itu sebenarnya bukanlah dibuat oleh Dr. Zainal. Bukan. Ini adalah memang dah set soalan yang telah disediakan oleh pakar dalam bidang psikologi. Maka dengan hasil apa yang anda jawab, nanti Dr. Zainal boleh menganalisa. Dia ada macam ni, soal selidik yang saya ambil ni adalah soal selidik daripada Dr. Siddiq daripada UKM lah. UKM. Sedang UKM Universiti Malaysia. Ini soal selidik yang standard. Dah bagi guna soal selidik. Sebenarnya semasa anda sebelum tamat SPM, sebenarnya anda juga perlu menjalani ujian psikometrik. Sebenarnya daripada ujian psikometrik masa SPM tu sebenarnya dia dah bagi tahu anda ni sesuai untuk mengambil bidang kerjaya apa. Mungkin tak semua orang yang tapi rasa tak yang ujian psikometrik tu memang adalah ujian yang sepatut dia ditempuh oleh pelajar. SPM lah, masa SPM. Zaman saya tak ada dok. Okey, jadi kami lah sebenarnya betul tak ada sekolah luar. Ada sekolah-sekolah yang tidak menjalankan psikometrik test ni. Betul tak? Okey. Jadi contoh macam saya tu dari sekolah persendirian. Kami tak ada orang yang nak buat ujian dan juga siapa yang nak menganalisa. Jadi kali ini kita beruntung kan sebab kita masuk ILKBS, KTPN. So anda berpeluang untuk melihat bagaimana potensi anda. Terima kasih atas soalan Wan Muhammad Nabil. Okey, jadi kepada lain-lain. Okey. Selain daripada ujian untuk berkenaan dengan personality diri, minat kerjaya kan, nanti mungkin pada hari Khamis, esok hari Khamis dan hari Jumaat, saya akan ada lagi satu soal selidik untuk anda menjawab macam mana kita nak mencongkil tentang gaya pembelajaran anda. Gaya pembelajaran anda, dan kami akan bekalkan beberapa video yang anda boleh tonton macam mana strategi pembelajaran yang betul kan. Strategi pembelajaran ni ada setengah orang dia suka menghafal kan. Okey, dalam proses pembelajaran secara TVET ni, so dia lebih banyak kepada kaedah pembelajaran secara hands on pembelajaran secara orang kata apa, dia ada elemen-elemen berkenaan dengan constructivism, pembelajaran secara contextual learning. Jadi bila kita nak menjadi kalau bila kita terlibat dalam bidang TVET ni, kita punya kaedah pembelajaran kita adalah lebih kepada psikomotor menggunakan psikomotor. Maknanya kami sebagai pengajar dalam bidang TVET ni lebih banyak menggunakan kaedah pengajaran yang berbentuk contextual learning ataupun
kaedah pembelajaran dalam bentuk problem based learning ataupun kaedah pembelajaran dalam bentuk project based learning. So maksudnya lebih banyak menggunakan elemen-elemen psikomotor daripada elemen-elemen yang lain lah. Di samping kita tidak meninggalkan elemen-elemen jati, maksud saya daripada sikap anda lah. Walaupun anda mempunyai IQ yang tinggi, skill yang tinggi, tapi bila habis melaksanakan projek kemahiran tu, okey, kalau kata anda dah buat kerja, biarkan tempat meja bengkel anda dalam keadaan yang bersepah kan. Lepas tu tak jaga elemen-elemen safety dalam melaksanakan pekerjaan dalam bidang kemahiran ni pun tak boleh lah. Selain daripada anda ada ilmu dalam bidang kemahiran, mempunyai skill yang baik, tapi attitude ataupun sikap anda tak selari dengan dengan ilmu dan kemahiran yang anda ada. Anda bukan menjadi masih lagi belum menjadi seorang pelajar kemahiran yang betul-betul top kan. Bila kita nak berjaya selain daripada, maksudnya bila kita dah tamat nanti, bukan sahaja ilmu atau ilmu pengetahuan dan kemahiran yang telah dibagi oleh pengajar, tapi sebenarnya sikap, jati diri yang ada pada diri anda tu sendiri sebenarnya yang menjadi penentu kejayaan anda. Walaupun anda dah ada skill, tapi saya rasa majikan lebih suka cari student yang mempunyai ada jati diri yang baik, berintegriti, berdisiplin. Jadi kita rangkumkan macam yang kita ada sebelum itu ASQ. Model ASQ. Yes. Dia ada satu dipanggil macam model iceberg. Model iceberg ni ada permukaan dalam, ada permukaan yang luar. Kalau permukaan luar macam kata dalam bidang teori dan kemahiran, orang boleh lihat, orang boleh nampak. Tapi yang dalam tu, yang hidden tu adalah kemahiran, orang kata kemahiran emosi dan kemahiran spiritual. Maksudnya kalau anda seorang yang bijak sekalipun tapi anda bukan seorang pekerja yang berdisiplin, saya rasa itu bukan elemen yang kami terapkan. Yes. Ada 4 elemen. Kemahiran, dia punya kemahiran pengetahuan, dia punya elemen pengetahuan, elemen kemahiran. Di samping tu ada kemahiran spiritual dan kemahiran emosi. So kecerdasan emosi adalah penting kepada pelajar bila dia berada di sini. So, yes, intellectual quotient dan spiritual quotient. Kalau anda baik macam mana pun tapi anda tak jaga anda tak jaga anda sebagai seorang khalifah di muka bumi ni kan, maknanya repo anda pada Allah tak jaga, anda bukan juga dikatakan sebagai seorang insan yang walaupun anda berjaya kan satu hari nanti, tapi kalau anda tak menghormati personality tadi lah, sombong, bongkak, saya rasa kita belum cukup lah. Empowering personality. Yes. 4 elemen. Sebab tu bila anda berada di sini, kami nak anda menjadi seorang pelajar yang berilmu, berkemahiran, tetapi seorang pelajar yang mempunyai sikap yang murni lah dari segi jasmani dan rohani. Macam yang sebab tu kita ada elemen kemahiran dan ada elemen-elemen itu tadi kan. Di samping ada elemen keusahawanan lah. So ada soalan lain tapi akan di Okey, itulah selain daripada tadi kenal diri anda, kenapa anda berada di sini, so apakah impian anda setelah tamat di IKBN nanti. Tapi untuk menjadi seorang yang berjaya, anda kena ada strategi lah. Bila berada di sini, anda bukan diri anda sahaja, anda berhadapan
dengan orang lain. Kita hidup di dunia ni rasanya kalau kita takkan berjaya dengan hidup seorang diri. Semua orang saling membantu kan. Itu tip lah, selain daripada kena tahu tip macam mana nak study group. Kalau study seorang-seorang je, tak share ilmu dia pun saya rasa tak ni lah. Bila kita banyak berkongsi ilmu, sebenarnya Allah lagi bagi kita memudahkan kita untuk berada di IKBN nanti. Hormatilah mak ayah anda, hormatilah pengajar anda yang memberi ilmu kepada anda dan rakan-rakan anda sendiri. Barulah anda akan menjadi seorang pelajar yang berjaya di IKTPN. Itulah harapan dan kami semua kaki tangan di IKTPN Dusun. So ada apa-apa lagi tips? Saya rasa dengan manual nantilah, saya harap anda isi lah. Saya nakkan lebih kurang dalam paling-paling pun dah dapat 95% lah. Nanti kami akan bagi video kepada KB untuk anda tonton. Dan nanti ada sedikit teknik-teknik macam mana nak belajar gaya pembelajaran yang betul lah. Saya harap semua dapat mengisi ketiga-tiga soal selidik ni, dan nanti ada satu lagi soal selidik tentang gaya pembelajaran. So saya rasa saya bukalah buat ada apa-apa soalan sebelum itulah. Belum bisa pergi ke kajian seterusnya. Masing-masing nampak macam faham dah. Tak apa, bagi cikgu sedaya tidak ada soalan yang dulu. Dia kalau tak tanya bagi dulu. Baik, bertanya. Aku cakap orang yang tanya itu bodoh sikit kepada dia. Yang lain, Filzah ni mana Filzah ni? Filzah ni apa? Filzah Filzah Hanani. Kalau anda boleh dengar saya, thumbs up. Wan Muhammad Nabil dia tanya lagi tu. Filzah Hanani boleh dengar saya, thumbs up. Saya tak dengar tu. Filzah Hanani. Boleh, kalau boleh dengar saya, thumbs up. Yang risau ke dia pegun kat situ. Okey, yang lain. Filzah, kalau boleh dengar saya. Okey, thumbs up. Baru nampak kau. Komen apa orang ni? Okey. Baru nampak. Daripada mana ni, Filzah? Filzah, Mike. Daripada mana? Jurusan apa? Filzah, Mike. Filzah daripada mana dan jurusan mana? Minta mic kat timbul ke? Boleh tak Kita bentuk baru mahal. Kita bentuk ada. Dia bentuk industri. So tahniah dengan bidang ni, macam saya cakap tadi lah, berdasarkan pada feedback daripada anak saudara saya sendirilah, dengan kawan-kawan dia dah ramai yang dapat jawatan yang sesuai dengan bidang, walaupun tak dapat on the spot bila tamat terus dapat tak, tapi dia pandai cari bidang tu sampai satu ketika dia orang dapat tawaran, ada yang sampai gaji dia lebih kurang 2,000 ke 3 ataupun 4,000 yang ambil diploma reka bentuk industri. Because bidang reka bentuk industri ni dia menggabungkan banyak boleh melaksanakan kerja-kerja perabot kan. Satu hari nanti itu kerja-kerja yang reka bentuk yang melibatkan produk besi. So saya rasa bidang ni sebenarnya bidang yang amat menarik. Di samping dia boleh gunakan kemahiran CAD/CAM tu kan, komputer. Filzah tinggal di Bangi. Mungkin Bangi ada prospek kerjaya kasih industri Bangi. Kalau pandai cari ada peluang kerja di sana. Yalah. Jadi dapatkan semaksimum mungkin ilmu, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya di Dusun Pur dari pengajar-pengajar anda. Lengkapkan diri anda, insyaAllah anda mampu untuk mengisi keperluan guna tenaga di mana saja.
Di mana saja dalam di atas muka bumi ini, insyaAllah. Yalah. InsyaAllah. Okay, terima kasih atas respon anda, Firza Hanani. Tapi tadi ada siapa tu Wan, dia tanya lagi satu soalan. Yes. Kalau siapa-siapa yang masuk dekat IKBN, kalau dia nak baiki balik result SPM dia, saya rasa kita ada bagi peluang sebenarnya. Kita ada bagi peluang kepada pelajar-pelajar yang nak memperbaiki result SPM, dia mungkin dia boleh sit kalau kata matematik ataupun bahasa Malaysia kan. Yang peperiksaan bulan, paper Julai memang kami benarkan. Kalau siapa-siapa yang nak membaiki SPM, jadi walaupun dia tengah belajar di IKBN Dusun tu. Saya rasa kata iaitu penerangan dari doktor tadi. Jadi kita hanya kita berdua saja kan, jadi ada suara beberapa orang pelajar itu kita buka ruang untuk doa yang bercakap. Mikrofon, jadi siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan ataupun berfungsi pandangan, boleh kita bukakan. Jadi kita nampak ada siapa yang Aiman. Aiman mungkin ada Aiman. Silakan Aiman. Kalau boleh ada kamera lah. Nampaknya mikrofon ni dah on tapi berapa orang ke udara sana? Berapa orang yang ke udara sana? 6 orang sedang berada di talian. Terima kasih kepada semua yang masih kekal berada di talian. Okay, jadi yang Aziz Aiman, dia bersibuk dengan message. Okay, Aziz Aiman, on mic dan juga kamera anda. Aziz Aiman. Aziz Aiman, mana saya tunggu Aziz Aiman. Aziz Aiman, nampaknya dia tak dengar bunyi saya lagi. Mana beli baru ni, beli yang cerdas. Firza lagi, hari Firza gentle hari ni on kamera. Cik Siti kita tak nampak ni Firza hari ni kan? Cik Siti. Bagi kali dia. Cik Siti berjaya dia. Izzah yang tak ada. Dia akan kejap dia. Oh, yes. Okay. Cik Siti dah boleh respon. Tapi tak nampak dia punya kamera, saya tak tahu mana pergi kamera dia. Saya tak ikut putar kamera tu orang kali. Okay, Aziz Aiman. Aziz Aiman. Okay, so hari ni tak apa, cikgu bagi ruang, anda akan respon macam ni ruang message. Ya dah. Besok kita nak tengok secara Google tu. Okay, so tak ada gambar, tak ada muka, tak apa lagi. Ini ada suara langsung. Okay, so kita ada masa berapa lagi berbagi? Ada 2 minit lagi ya. Ada masa? Okay, so boleh untuk rumusan pada hari ni. So, akhir sekali saya nak mengucapkan terima kasih lah. Maksudnya kalau kita lihat sini dah berapa, ada 56 orang pelajar yang masih setia bersama dengan saya, tidak jemu. Dan saya mengharapkan di akhir minggu ini matlamat saya untuk mengumpul sekurang-kurangnya 95% ke atas respon daripada semua pelajar untuk mengisi ketiga-tiga borang personality ini dapat direalisasikan. Dan saya insyaAllah dengan dapatan ini saya akan buat analisa dan saya akan kembalikan kepada anda semua supaya anda tahu anda berada dalam kategori personality apa, dan anda akan tahu sebenarnya apakah sebenarnya minat kerjaya anda sebenarnya setelah anda mengisi soal sedidik tersebut. Sebab kadang-kadang anda pilih jurusan ini kan, tapi walau macam mana pun anda dah sepadan nak memilih bidang ini, so sampai habislah anda kena terus dengan bidang ini sehingga berjaya, dan harap pilihan yang anda pilih itu adalah pilihan yang didorong oleh Allah, dan ini adalah bidang yang sebenarnya telah ditakdirkan anda untuk kebaikan dan kejayaan untuk
pada masa yang akan datang. Saya harap anda gembira di IKBN ini sehingga akhir dan akan menjadi seorang yang berjaya lah di dunia dan di akhirat. Sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kepada Dr. Zainal, Dr. Ahmad Zainal. Ini sahabat lama saya dari Bujang dulu, sampai anak dah besar lagi saya kan. Okey, jadi untuk maluan anda, anda pelajar baru ni, aktivitinya ialah lebih kurang sepaya dengan anak Dr. Zainal dan juga anak saya dulu. So, sama-sama. anda lah sebenarnya sepaya dengan anak saya dulu. Jadi kami tahu macam mana anda punya trik tu. Jadi terima kasih Dr. Zainal sudi meluangkan masa bersama pelajar-pelajar baru sesi Julai 2020 dalam lama baru ni. InsyaAllah kita akan kembali berjalan besok. Di petang barangkali kita akan maklumkan di channel Telegram. Jadi sebelum kita mengundur diri, sekali lagi saya ingatkan kepada semua jaga keselamatan, jaga kesihatan, beri SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dari Jimmy di studio Akhidat Tua juga sama Dr. Zainal dan juga tak lupa Cik Am yang kembali atas usaha dibagikan sebentar tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi, kita tabuhkan perjumpaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun insan fi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian dulu dari kami. InsyaAllah jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam. Cik Mi Shadow, Cik Mi Shadow, Cik Mi Shadow. Okey.